Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Sekejap ya. Baik. Hari ini kita nak bincangkan atau saya akan buat ulasan ringkas perkembangan-perkembangan melibatkan isu skandal 1MDB ya. Jadi bila kita cerita skandal 1MDB, ia meluas dari sudut kes mahkamah. Ada 3 kes yang utama. Satu sudah dibicarakan dan keputusan dibuat dan kini di peringkat rayuan di Mahkamah Persekutuan, dan 2 lagi masih dibicarakan. Satu secara langsung adalah berhubung penyelewengan dana 1MDB ya, dan satu lagi adalah berhubung pengubahsuaian laporan audit 1MDB dengan cara yang tidak dengan cara yang dikira melibatkan salah guna kuasa. Okey. Jadi dalam 2 hari ini, semalam dengan hari ini, ada 3 kejutan dari sudut ya, pendedahan-pendedahan yang dibuat oleh saksi. Yang pertama adalah satu pendedahan oleh bekas ya, kira bekas pegawai rapat Najib lah, bekas pegawai Najib. Saya bacakan ya, bekas pegawai khas Najib ya. Jadi bekas pegawai khas Najib ini telah membuat satu pendedahan yang meletup. Sebenarnya kalau di Malaysia meletup lah, kalau di Mahkamah Amerika Syarikat dah lama meletup. Masa perbicaraan Roger Ng pun kita dah dapat maklumat ini. Tetapi disebabkan kegagalan Apandi Ali, iaitu peguam negara yang dilantik oleh Najib setelah memecat Gani Patail ya, Apandi Ali telah gagal berurusan dengan pihak berkuasa di luar negara, ataupun lebih tepat enggan berurusan dengan pihak berkuasa di luar negara yang tengah menyiasat isu 1MDB di sana. Ya, jadi pelik sebab seharusnya peguam negara ni sebagai penasihat utama kerajaan Malaysia, penasihat perundangan utama kerajaan Malaysia, seharusnya menasihati kerajaan Malaysia bahawasanya disebabkan ada siasatan-siasatan berhubung skandal 1MDB di Malaysia, maka seharusnya Malaysia berurusan dengan pihak berkuasa di luar negara seperti di Amerika Syarikat dan di Switzerland, memandangkan di situ berlaku siasatan-siasatan berkaitan 1MDB, dan juga memandangkan skandal 1MDB ini bukan hanya melibatkan Malaysia, ia melibatkan transaksi dan urusan antara 1MDB dengan pihak-pihak di luar negara. Jadi itu memang logik dan memang harus dilakukan oleh peguam negara. Tetapi Apandi Ali tidak melakukan. Anda boleh mendengar hujah saya dalam live semalam yang amat penting di YouTube Regi Jesse Rita Udin, di mana saya telah menimbulkan persoalan apakah sebenarnya niat Najib memecat ya Gani Patail sebagai peguam negara dan melantik Apandi Ali yang kemudiannya gagal, seolah-olah melindungi Najib. Dan akhirnya kita terkejut dengan pendedahan-pendedahan dalam Mahkamah Amerika Syarikat, dan ini menunjukkan bahawa kegagalan Apandi Ali sebagai peguam negara menyebabkan banyak perkara sebenarnya yang telah diketahui oleh pihak berkuasa di sana, di Amerika dan di Switzerland dan sebagainya, tetapi tidak berada di bawah pengetahuan kita sebab Apandi Ali gagal melaksanakan tugasnya. Tapi akhirnya kita dapat tahu, kita terkejut di dalam Mahkamah Amerika Syarikat bila benda-benda tertentu dibongkarkan. Antaranya banyak ya, antaranya
Hubungan akrab Jolo dengan Najib, dengan Rosmah ni dah bermula sejak 2009 masa Rosmah Najib baru menjadi Perdana Menteri. Kemudiannya ada tekanan yang diberikan oleh Jolo kepada seorang pegawai tinggi dalam Goldman Sachs supaya sumbangan dilakukan kepada badan amal yang dikepalai oleh Rosmah, isteri Najib. Kemudian bahawasanya Najib telah meletakkan syarat kepada bekas CEO Goldman Sachs bahawasanya sekiranya Goldman Sachs ingin melakukan perniagaan lumayan dengan YMDB dalam isu penerbitan bond, maka syaratnya perlu dapatkan pekerjaan di Goldman Sachs bagi 3 anak dia. Kemudian anak dia mengaku dia pernah berurusan dengan pegawai Goldman Sachs berkenaan untuk mendapatkan bantuan bagi mendapatkan pekerjaan. Jadi banyak perkara dibongkarkan yang menunjukkan elemen salah guna kuasa, elemen-elemen yang dikira mungkin telah berlaku satu jenayah di samping perkara-perkara yang dibangkitkan di Malaysia. Tapi kita tidak tahu, dan akhirnya bila terbongkar, rakyat Malaysia terkejut. Dan ini pembongkaran ini dilakukan dalam satu perbicaraan yang telah menjurus kepada sabitan bersalah Roger Ng, dan sabitan bersalah Roger Ng adalah juga berdasarkan kepada bukti-bukti kukuh yang telah ditampilkan oleh FBI berdasarkan satu skema atau carta aliran wang yang kini kita tahu ianya sah. Dan di dalam skema atau carta aliran wang itu juga ditunjukkan aliran dana kepada Najib Razak dan anak tiri Najib iaitu Riza Aziz. Jumlahnya melebihi 4 bilion ringgit. Jadi semua tu kita dapat tahu, dan semua ni kita baru dapat tahu sebab kegagalan Apandi Ali. Jadi kini di dalam mahkamah ini ada satu pendedahan yang kira meletup lah yang dibuat oleh bekas pegawai khas Najib Razak. Iaitu sebenarnya ada banyak percutian melibatkan keluarga Najib di dalam kapal-kapal layar yang saya kira mewah lah, di antara tahun 2009 hingga 2013. Dan dia menceritakan dengan agak terperinci pertemuan-pertemuan ni, termasuk pertemuan Najib sekeluarga dengan putera Saudi, di mana ada kehadiran Jolo di dalam satu kapal layar. Dan ini konsisten dengan gambar yang menunjukkan Najib, Jolo, pihak-pihak daripada Timur Tengah, anak Najib, Rosmah dalam satu kapal mewah yang kalau dulu dikatakan ini kebetulan Najib tak kenal Jolo, tetapi terbukti ini adalah pertemuan-pertemuan atas jemputan dan Jolo terlibat. Dan perkara ni sebenarnya kesahihan gambar yang dulu tular tu yang kononnya dikatakan tidak membawa apa-apa makna. Kononnya Najib pada ketika itu tidak tahu Jolo, satu kebetulan sahaja mereka berada dalam kapal yang sama. Di dalam perbicaraan di Mahkamah Amerika Syarikat juga kesahihan gambar itu sudah dikenal pasti, diakui oleh saksi, Jadi memang daripada perbicaraan ni kita makin tahu bahawa sebenarnya dari awal lagi Najib sudah berurusan dengan Jolo. Dan di dalam 1MDB ni banyak perkara adalah atas perancangan Najib dengan Jolo. Itulah yang setakat ini message yang disampaikan berdasarkan atau gambaran yang diberikan berdasarkan testimoni-testimoni di Mahkamah Amerika Syarikat dan juga di Mahkamah Malaysia. Jadi pegawai khas Najib ni dia membincangkan dengan jelas, dia membincangkan dengan teliti, mendedahkan pertemuan Najib dalam kehadiran Jolo atas jemputan putera Saudi. Najib sekeluarga bila pergi ke kapal layar di mana putera Saudi itu berada, Jolo sudah sedia ada di sana. So masih nak kelentong tak kenal Jolo. Najib memang pernah kelentong tak kenal Jolo. Kemudian dalam perbicaraan dia sendiri contradict apa yang dia kata dulu, di mana kalau kita kira dalam satu kenyataan tertentu
diberi gambaran kepada kita dia tak kenal Jolo, tetapi dalam kenyataan lain diberi gambaran dia memang kenal Jolo. Ya. Jadi memang kalau kita lihatlah berdasarkan hujah-hujah Najib, berdasarkan hujah-hujah saksi ini, amat sukar bagi sesiapa percaya bahawa Najib ini mangsa keadaan. Kemudian ini disokong oleh satu lagi pendedahan oleh seorang lagi bekas CEO. Bekas CEO tak silap saya, bekas CEO 1MDB. Bekas, ya saya bacakan, bekas CEO 1MDB, bekas pegawai tinggi lah 1MDB lah kira. Dia meletak jawatan. Apabila ditanya mengapa anda letak jawatan, jawabnya apabila berlaku aliran wang yang mencurigakan, ya, sebanyak 700 juta US dollar, atau kalau duit Malaysia 700 kali 4 lebih lah, maknanya 2.8 hingga 3 hingga, kalau ikut ni 3 bilion lah ringgit lah Malaysia lah. Apabila berlaku aliran dana 3 bilion ringgit ni ataupun 700 juta US dollar ni ke dalam satu syarikat yang mencurigakan, yang dikaitkan dengan Jolo, jadi dia ada SMS Najib. Lazimnya dia kata kalau dia SMS Najib, Najib akan balas SMS. Tapi apabila dia menceritakan berkenaan perkara ni, kerana ya pengaliran dana 700 juta US dollar ni ke dalam satu syarikat yang dikaitkan dengan Jolo ni bukan hanya melanggari protokol ataupun apa yang seharusnya 1MDB lakukan, iaitu membayar 1 bilion kepada satu syarikat lain, ya, tetapi apa yang 1MDB tak lakukan ialah dia hanya bayar 300 juta kepada syarikat yang sepatutnya dia bayar, tapi 700 juta lagi dia bayar kepada syarikat yang dikaitkan dengan Jolo. Mengapa? Tak tahu. Dan menurut dia ni, menurut saksi ni, ini dilakukan tanpa persetujuan lembaga pengarah 1MDB, atau dalam kata lain, lembaga pengarah 1MDB ni beri arahan lain, tapi pihak tertentu membuat perkara lain yang melanggari apa yang diarahkan oleh lembaga pengarah. Jadi atas dasar itu dia tidak puas hati, dia frust, dan secara protes dia letak jawatan. Dan dia kata pelik Najib tak balas SMS dia. Sepatutnya Najib balas. Oh, maybe Najib boleh kata, oh, begitukah? Betul ke ada 700 juta dialirkan ke dalam satu syarikat yang lain tanpa kebenaran atau tanpa persetujuan lembaga pengarah? Okey, terima kasih kerana memberitahu. Saya akan siasat kerana benda ni berat. So dia dah memikul tanggungjawabnya sebagai bekas CEO ni untuk memaklumkan pada bekas chairman, bekas pengerusi, minta maaf ya, dia bukan bekas CEO, bekas pengerusi. Jadi dia telah melaksanakan tanggungjawab dia sebagai bekas pengerusi. Dia telah beritahu Najib dalam SMS bahawa sekian-sekian telah berlaku, sepatutnya benda tu berat, benda tu serius. Najib mesti mengambil tindakan susulan dengan cara yang patut, ya, dengan cara yang cemas. Oh, betul ke benda ni? Oh, ini serius. Tak apa, saya akan siasat sekarang. Terima kasih kerana memaklumkan. Ini tak patut jadi. Tapi Najib senyap. Jadi bekas pengerusi 1MDB ni dia mula curiga. Dia mula syak bahawa Najib sebenarnya terlibat dalam komplot ni, ya, untuk melakukan perkara yang tidak patut dilakukan. Jadi dia letak jawatan. Jadi ini pendedahan mengejutkan yang kedua. Tapi mengejutkan tu sebab ianya diberitahu oleh bekas pengerusi 1MDB, tapi sebenarnya tak mengejutkan sangat sebab ada banyak lagi dokumentasi, banyak lagi bukti, banyak lagi petanda bahawa 700 juta US dollar sebenarnya telah dialirkan kepada tak lain tak bukan Najib, ya. Ada lagi satu, ya, pendedahan saksi, ya, ini konsisten dengan lagi satu pendedahan saksi bahawa memang 2.8 bilion ringgit dana 1MDB telah dialirkan ke dalam akaun Najib. Maknanya kalau kita gabungkan penghujahan saksi-saksi ini, 1MDB sepatutnya bayar 1 bilion US dollar kepada satu syarikat Timur Tengah.
tetapi YMDB hanya bayar 300 juta US dollar kepada syarikat berkenaan dan dia alirkan baki 700 juta US dollar ni atau 3 bilion ringgit lebih ni kepada satu syarikat berkait dengan Jolo. Daripada situ boleh disimpulkan berkemungkinan besar 2.8 bilion ringgit telah mengalir ke arah Najib atau ahli keluarga dia dan sebagainya, dan selebihnya disimpan oleh Jolo. Dan ini konsisten dengan pendedahan-pendedahan lain di luar negara bahawa dana yang selebihnya ni telah digunakan untuk menyogok pihak-pihak tertentu di dalam dan di luar negara, termasuk pegawai-pegawai YMDB. Jadi semuanya konsisten, semuanya mengikut pendedahan-pendedahan yang dibuat oleh FBI bersandar kepada satu skema aliran wang yang lengkap berserta bukti-bukti kukuh untuk mengesahkan kesahihan skema aliran wang itu. Tetapi sehingga hari ini kita tak dengar peguam negara mengambil inisiatif untuk berhubung dengan pihak berkuasa di luar negara berdasarkan pendedahan-pendedahan di Mahkamah Amerika Syarikat baru-baru ni, supaya kita boleh berinteraksi dengan pihak penyiasat di sana termasuk FBI untuk mendapatkan maklumat lanjut untuk membantu dalam siasatan di sini, iaitu membuka kertas siasatan baru berdasarkan maklumat baru yang diperolehi, ataupun menggunakan maklumat-maklumat ini untuk membantu dalam perbicaraan-perbicaraan mahkamah-mahkamah di Malaysia. Kita tidak lihat, ataupun jika peguam negara ada buat, kita tidak diberitahu. Jadi kita perlu tanya peguam negara lah. Tapi maklumlah peguam negara banyak benda yang dibuat akan dibisukan, tidak akan diberitahu kepada kita. So inilah yang telah berlaku, inilah yang harus kita tekan peguam negara untuk dedahkan. Kejutan yang ketiga ialah kita tahu apabila laporan audit 1MDB diubah suai untuk mengeluarkan perkara-perkara tertentu yang melibatkan Jolo dan juga Najib yang boleh menjurus kepada sabitan-sabitan jenayah terhadap Jolo dan Najib, benda-benda tu telah dikeluarkan. Maknanya ada satu laporan audit yang ada maklumat-maklumat penting berhubung Jolo dengan Najib, tetapi Najib menerusi pegawai dia arahkan bahawa benda-benda ni perlu dikeluarkan, dan seterusnya satu laporan audit baru telah dikeluarkan sama macam dulu, cuma benda-benda tertentu berkait dengan Jolo dan Najib telah dikeluarkan dengan cara yang tidak patut. Tetapi nasib baik ada seorang lagi pegawai dalam jabatan audit yang telah menyimpan laporan asal. Jadi ada bukti bahawa pengubahsuaian telah dibuat, dan ada arahan dari pihak Najib bahawa laporan asal harus dimusnahkan. Ini amat pelik, sebab apabila syarikat audit ataupun jabatan audit melakukan audit dan sekiranya ada pengubahsuaian lazimnya adalah untuk memastikan segala maklumat penting ada di dalam laporan itu. Mungkin ada kesilapan teknikal, mungkin ada kesilapan dari sudut percetakan, mungkin ada kesilapan benda yang sepatutnya ada tidak ada, maka ditambah. Segala pengubahsuaian adalah untuk memantapkan lagi laporan audit kerana ianya benar, kerana ianya tepat. Dan apabila dilakukan pengubahsuaian dari sudut rekod, laporan audit asal, versi asal harus disimpan sebagai rekod kerana ada di dalam minit bahawa pengubahsuaian telah dilakukan. Tetapi ada satu arahan pelik yang saya kira lah melanggari etika tertentu, mungkin juga melanggari undang-undang, di mana dari pihak Najib disuruh memusnahkan laporan audit asal. Maknanya jika ada minit mesyuarat yang menunjukkan ada pengubahsuaian, benda itu hendak disenyapkan, maka orang tidak ada rekod laporan asal. Maknanya mungkin minit mesyuarat pun mereka telah disuruh jangan tulis sana ada pengubahsuaian. Maknanya benda tu perlu ingin disenyapkan oleh pihak Najib. Mengapa? Apakah hak Najib atau pihak Najib untuk mencampuri urusan Jabatan Audit Negara dalam melakukan perkara-perkara tugas-tugas mereka? Dan siapakah pihak Najib ni untuk mengarahkan penghapusan laporan audit asal? Who are they? Itu sudah kira mencampuri urusan jabatan lain
yang berkait dengan kerajaan. Ya. Jadi apabila anda minta musnahkan, sudah timbul persoalan mengapa? Sebab sepatutnya tidak dimusnahkan, tetapi nasib baik ada pegawai yang menyimpan laporan asal. Jadi kita lihat pengubahsuaian tu bukannya untuk memperbaiki laporan audit, tetapi ianya untuk mencacatkan laporan audit kerana ada perkara-perkara melibatkan Jolo dengan Najib di dalam sana yang sememangnya penting dalam laporan audit bagi memberi gambaran pengauditan yang jelas, bagi memberi melengkapkan lagi laporan audit tu, tetapi telah dibuang. Jadi bukannya untuk memperbaiki laporan audit, arahan untuk mengubahsuai adalah untuk mencacatkan laporan audit. Kemudian laporan akhir keluar dan ini telah menimbulkan kemarahan pihak-pihak tertentu dan pihak-pihak ini telah memberi penjelasan mereka, memberi pengakuan mereka di dalam mahkamah. Dan salah seorang rakan kongsi syarikat audit, ada dua syarikat audit ya, sebelum ada satu syarikat audit melakukan pengauditan 1MDB, kemudiannya mereka enggan menandatangani laporan audit akhir sebab ada maklumat tidak lengkap, ada dokumentasi tidak lengkap berhubung urusan perniagaan 1MDB dengan satu syarikat, tak silap saya syarikat pesisiran luar pantai ke apa, tapi syarikat lah di luar negara lah. Jadi maklumat tidak lengkap, 1MDB tidak ingin beri maklumat itu. Jadi apa yang syarikat audit ini buat ialah mereka hendak mendapat maklumat lengkap, termasuk menghubungi syarikat berkenaan, mendapatkan dokumentasi yang perlu untuk melengkapkan laporan audit sebelum mereka bersetuju untuk menandatangani laporan audit berkenaan sebagai lengkap. Jadi mereka enggan tanda tangan selagi maklumat itu tak ada. Jadi maklumat itu tidak diberikan oleh 1MDB. 1MDB cuma beri maklumat secara sama-sama, dan mereka harap syarikat audit itu akan percaya apa yang mereka katakan. Bila ditimbulkan persoalan rumit, ya, syarikat audit itu tidak diberikan maklumat tambahan yang diperlukan untuk menjawab soalan berkenaan, untuk memastikan bahawa pihak yang mengaudit itu yakin dengan apa yang diberitahu oleh 1MDB. Jadi dokumentasi tak cukuplah secara amlah. Saya masih ingat sebelum PRU 14, sel-sel media Najib, blogger-blogger Najib, laskar-laskar Najib memainkan teori konspirasi. Cerita ya, sekali lagi cerita ya. Kononnya sebab laporan audit tu tidak lengkap, maklumat tidak lengkap, sebab 1MDB tidak dapat menyalurkan maklumat lengkap kepada syarikat audit berkenaan, bukannya sebab 1MDB cuba selindungi sesuatu, ianya disebabkan Ghani Patail kerana mereka melakukan rampasan dokumen ya, dalam siasatan Special Task Force, dan dokumen-dokumen yang dirampas kononnya tidak dipulangkan. Itu alasan yang diberikan dalam cerita-cerita yang diwar-warkan oleh blogger-blogger dan laskar cyber. Hakikatnya itu adalah penipuan. Hakikatnya 1MDB tidak ingin berkongsi maklumat penting berhubung dengan transaksi tertentu melibatkan 1MDB dengan sebuah syarikat luar, ya, yang mencurigakan, dan hanya meminta syarikat audit untuk mempercayai maklumat yang telah diberi kepada syarikat berkenaan. Ya, jadi tapi pengaudit tu, syarikat audit tu dia tak puas hati, dia tak percaya. Jadi akhirnya dia minta jumpa Najib. Bila dia minta jumpa Najib, Najib beri satu tarikh di mana dia hendak laporan audit itu ditandatangani sebelum tarikh berkenaan, iaitu 31 Disember ya, 2015 ke saya lupa bila lah. Okey, Najib memberi satu tarikh. Dan hari ini rakan kongsi utama syarikat audit berkenaan telah memberitahu mahkamah bahawa tarikh yang diberikan oleh Najib adalah berupa ugutan. Jadi inilah yang telah diberitahu oleh saksi. Jadi jika saksi ni dia angkat sumpah kemudian dia menipu, itu adalah salah di sisi undang-undang. Jadi sekarang ni seorang saksi yang berkait ya, dengan syarikat audit yang enggan menandatangani laporan audit asal ya, telah memberitahu mahkamah bahawa arahan Najib
supaya laporan audit ditandatangani dalam sebelum tarikh tertentu berupa ugutan. Jadi 3 kejutan dalam 2 hari. 3 kejutan maksudnya ya, benda-benda ni dibongkarkan oleh saksi-saksi berkaitan, dan saksi-saksi ni adalah orang yang terlibat secara langsung. Tetapi dari satu sudut bukan kejutan jugalah, benda ni semua orang dah tahu. Jadi Najib nak jawab ke? Atau nak sangkal ke? Jangan beri alasan kes sedang berjalan. Sebab banyak benda yang Najib cerita dalam Facebook dia ni sepatutnya tak boleh cerita, kerana ianya secara tidak langsung menghina mahkamah dan boleh mengganggu-gugat proses perbicaraan atau proses mahkamah melibatkan kes-kes yang bersangkut paut secara langsung atau tidak langsung dengan YMDB. Jadi jangan beri alasan kes sedang berjalan, sebab Najib ni, kalau Najib dengan teori-teori konspirasi spin dan cerita dongeng dia dalam Facebook ni tak berpisah ya. Jadi Najib berani sangkal dakwaan-dakwaan ni. So saudara-saudari mintalah Najib sangkal ya. Dan apa pun kita masih menunggu penjelasan Apandi Ali dan Gani Patail. Mengapa Gani Patail, Apandi Ali dan Najib, mengapa Gani Patail dipecat? Apandi Ali kata ada tanda-tanda jelas Gani Patail terlibat dalam satu komplot untuk menjatuhkan Najib. Di manakah hasil siasatan Apandi Ali? Kini sudah berapa tahun? 2015 Apandi Ali buat kenyataan tu, kini dah 2022. Dah 7 tahun. Where is the proof, Apandi? Where is the hasil siasatan? Najib, apa sebabnya anda memecat Gani Patail? Kita nak tahu. Gani Patail saman kerajaan ke tak saman ke, itu hal Gani Patail. Tapi jangan benarkan perkara itu untuk membantut perjuangan menegakkan kebenaran kita. Jadi kita nak tanya, where is the proof? Mana teori, mana bukti ada konspirasi melibatkan Gani Patail yang dahulunya diwar-warkan oleh blogger-blogger dan laskar-laskar cyber Najib? Where is the proof? Jangan cerita, tinggal cerita je. Macam hari ni lah cerita berkenaan dengan Hakim Nazlan. Ada cerita baru, cerita je. Kemudian ada siasatan berdasarkan cerita, bukti tak ada. Gani Patail yang dipecat 7 tahun dahulu, hari ini pun belum kita lihat apa bukti kononnya dia terlibat dalam komplot. Kertas dakwaan yang kononnya disyaki ditulis oleh Gani Patail yang diterbitkan oleh Sarawak Report. Okey, kalau kita baca dakwaan-dakwaan itu, okey, ianya sebenarnya bukannya berpaksi kepada kepalsuan, ianya berpaksi kepada kebenaran, kerana dakwaan-dakwaan itu hari ini bersangkut paut dengan dakwaan-dakwaan yang telah menjurus kepada sabitan bersalah dan juga tuduhan-tuduhan dalam mahkamah-mahkamah di Malaysia. Jadi andai kata dokumen itu benar, maka ianya bukan dakwaan palsu yang Gani Patail tulis. Okey. Tapi kita tak tahu adakah surat dakwaan, dokumen dakwaan itu benar atau palsu. Tapi ianya diwar-warkan, diterbitkan oleh Sarawak Report. Dan kononnya itu adalah bukti atau tanda berlaku komplot melibatkan Gani Patail. Hanya berdasarkan satu tanda dan terbitan satu portal, anda boleh pecat Peguam Negara. Walhal Apandi Ali bila menggantikan Gani Patail sendiri mengaku kita tak tahu lagi kesahihan dokumen itu. Jadi bila tak tahu kesahihan dokumen itu, atas syak wasangka Najib telah pecat Gani Patail. Secara tidak langsung Apandi Ali telah mengaku bahawa Najib telah memecat Gani Patail atas syak wasangka. Jadi Gani Patail sebagai Peguam Negara sedang siasat Najib. Dia laksanakan tugas dia untuk siasat Najib. Ya. Tapi Najib memecat orang yang siasat dia. Jadi maknanya tak ada siapa boleh siasat Najib. Kerana jika siasat Najib, Najib akan tuding jari dan kata ada komplot untuk jatuhkan saya. Jadi tak ada siapa boleh siasat pada ketika itu. Kemudian Apandi Ali datang, ganti Gani Patail, terus buat kenyataan media. Hanya disebabkan satu blog telah menerbitkan satu surat dakwaan, dia kata ini adalah petanda wujud komplot melibatkan Gani Patail.
Maka secara tidak langsung saya ulang, Afandi Ali telah mengaku Gani Patail dipecat atas petanda sahaja. Jadi lepas itu Afandi Ali kata akan dilakukan siasatan. Di manakah hasil siasatan itu? Saya ulang dan saya rujuk anda kepada live semalam. Sila lihat dan teliti hujah-hujah saya. Ya, hujah-hujah saya. Okey. Jadi kejutan demi kejutan, kejutan demi kejutan. Satu kes yang saya rasa kita sudah tahu kesudahannya. Najib sekarang dalam keadaan terdesak. UMNO mengalami keretakan kritikal, tetapi saya tidak ingin kaitkan live ini dengan penghujahan saya berkenaan dengan UMNO. Saya akan buat satu live khas esok untuk menjelaskan perpecahan atau keretakan kritikal dalam UMNO lah ni. Jadi Najib ingin pilihan raya diadakan secepat mungkin, tetapi amat sukar sebab banyak halangan dari dalam UMNO. Ini telah menyebabkan kluster mahkamah menjadi cemas. Okey, jadi itu sahaja pencerahan saya. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Bagi orang yang tahu, tak apa. Wan Rosli, Najib jawablah. Okay. Raymond Pin, banyak hairan kalau dah keputusan salah, bukan tunggu jerayuan. Ada soalan? Mustafa Mus, Najib dah tak ada jalan keluar kecuali pengakuan dan pendedahan bos Goldman Sachs yang terlibat selari dengan laporan FBI. Saya sebenarnya, bagi saya lah, saya rasa Najib ni sedang melindungi seseorang. Anda boleh teka siapa orang tu. Bukan jolo. Dia tengah melindungi seseorang. Cuba teka siapa. Dan orang ni lah yang telah menjurus kepada perkara-perkara yang berlaku, yang akhirnya memerangkap Najib. Maksudnya Najib melakukan perkara-perkara tu disebabkan orang ni, dan kini dia terpaksa jawab. Saya rasa Najib ni, apa yang dia harus lakukan ialah berterus terang. Ini adalah disebabkan orang ni, dan kini saya tengah seksa disebabkan benda-benda salah yang saya lakukan, tetapi bukan saya nak lakukan, ianya disebabkan orang ni. Cuba teka siapa. Bukan Jolo, bukan Rizal, bukan siapa. Saya rasa anda boleh teka. Bukan Nik Faizal, bukan ni, bukan siapa-siapa. Anda boleh teka. Orang rapat dengan Najib, paling rapat dengan Najib, saya rasa. Jadi tak payah nak lindungi. Najib terus terang saja, saya dah lakukan satu kesalahan, ini disebabkan orang ni. Mengaku je ya. Disebabkan orang ni, saya telah melakukan perkara-perkara ni. Orang ni walaupun bukannya sebahagian daripada kerajaan, dia secara tidak langsung ada mencampuri urusan kerajaan. Mencampuri urusan kerajaan sampai ada departmen khas dalam Jabatan Perdana Menteri. Dana rakyat ni dibayar untuk laskar-laskar cyber untuk melindungi orang ni. Jadi Najib keluar pengakuan je. Saya rasa ramai yang sanggup maafkan Najib jika Najib buat pengakuan tu. Ramai. Sebab saya personally kenal Najib dulu. Sebagai seorang insan, kita tolak Perdana Menteri, kita tolak kesalahan dia. Sebagai seorang manusia, he is a very nice man. Dan saya dah jumpa ramai orang yang lah ni berjuang bersama saya, ya. Yang lah ni bersama saya dalam tim kita lah, ya, yang menyokong Tengku Razaleh, yang menyokong Tun Mahathir, ya. Tapi orang ni sebenarnya mengaku, dia orang kata sebagai seorang insan, Najib ni orangnya baik. Tetapi masalahnya orang tu. Jadi saya tak payahlah sebut orang tu siapa. Saya tak payahlah sebut. Ya. Bagi saya, saya rasa semuanya disebabkan orang tu. Jadi mengaku je lah, saya melakukan salah, tapi didorong oleh apa? Ceritalah. Cerita je.
Okay. Okay. Abdul Rahman Yusof, KPMG, betul, KPMG ya, syarikat audit berkenaan kan. Dia kata seorang rakan kongsi dia kata sebenarnya Najib bunyi dia mengugut, perlu tanda tangan laporan audit sekian-sekian tarikh ya. Dia orang tak nak tanda tangan sebab maklumat tak lengkap. Kemudian blogger-blogger spin pula, sebabnya dokumen dah dirampas. Jadi bila dokumen dah dirampas, macam mana dia orang nak tanda tangan? Cerita. Ini kehebatan Kem Najib. Cerita. Akhirnya bila Najib sendiri mengaku dalam Al Jazeera bahawa dia hanya menganggap 2.6 bilion dalam akaun dia itu adalah derma Raja Arab Saudi, semua blogger dia nganga. Tak boleh. Jadi mereka senyapkan isu 2.6 bilion, mereka pergi cerita lain. Saya pernah bercakap dengan 2-3 blogger ni. 2-3 lah di KL ni. Dia orang mengaku kat saya, apa Najib pergi depan Al Jazeera, mengapa dia kata begitu? Malulah. Dia mengaku. Dia sangkut. Okeylah. Saya pun tak nak panjangkan live ni. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Jangan lupa saya akan letak link berkaitan di ruang tajuk. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.